Apa maksud sedekah? Allah sebut dalam Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cuba tengok ayat ni. Allah kata apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma tu, kalau kita mengaji bahasa Arab, sebahagian rezeki yang kami bagi, infaklah. Dia tak kata wa razaqnahum yunfiqun. Wa razaqnahum maksud apa? Apa kami bagi? Sedekah. Tak. Tapi dia kata wa mimma, sebahagian. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan lah yang duduk dekat Laguna Merbuk ni, apa milik kita? Ada di kalangan kita umur 50 duk rasa semua tu yang ada kat dia milik dia. Rumah dia milik dia, anak dia milik dia, isteri dia milik dia, harta dia milik dia, kereta dia milik dia. Sebenarnya tak ada apa pun milik kita. Tuan-tuan kena ingat, bila kita sembahyang, usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muma lillahi ta'ala, kita angkat macam ni. Allahu akbar, menunjuk ke apa? Bila kita sembahyang, kita angkat ni, maksud dia kita surrender. Kita kan, bila orang nak musuh main, kita mengaku kalah macam mana? Aku kalah. Maksud dia apa? Bila kita angkat tu, surrender terus. Habislah, tak ada apa ya Allah, rumah aku pun bukan aku punya. Ni angkat surrender ni. Allah, habis tak ada apa ya Allah. Habis semua tak ada, kereta aku pun bukan aku punya. Habis. Tapi kita tak faham tuan-tuan, kita duk ingat apa yang ada kat kita tu kita punya. Sebenarnya tak ada kita punya. Angkat ni surrender habis. Tapi ada orang, Allahu akbar. Kereta kunci tau. Loh, dia boleh ingat tu kereta kunci tau. Sebab pernah berlaku, saya cerita ada kawan saya balik pada Mesir. Dia beli kereta baru, Honda Accord. Parking dekat imam lah parking. Allahu akbar. Otak dia tu duk fikir kereta tak kunci. Bila kereta tak kunci, mulut jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Otak, Allah tak kunci. Selagi hilang mampu. Ar-Rahmanir-Rahim. Sambil duk baca, tangan orang masuk poket. Tot. Kami duk dengar, lah Pak Imam kunci kereta. Rupanya dia angkat tu, dia tak serah lagi. Ada lagi benda duk fikir tuan-tuan. Sebab apa? Dia duk ingat kereta tu dia punya. Dia duk ingat rumah tu dia punya. Saya nak tanyalah, rumah itu kita punya ke? Saya duk buat analogi kat tuan-tuan. Bila kita mati, rumah tu, kita bagi tahu kat bini kita, kalau abang mati, duduklah rumah ni. Atau bini kita kata apa? Abang, kalau abang mati, rumah ni saya jual. Saya ambil duit. Kita kata apa? Han jual rumah ni, balik aku jadi hantu. Bini nak jual pun takut, tuan-tuan. Allahu akbar. Bila takut, akhirnya duduk juga kita mati. Bila duduk, akhirnya bila bini kita dah tua, anak kita kata apa? Mak duduk sorang-sorang dekat Laguna Merbuk ni buat apa? Sorang-sorang. Mai duduk dengan kami dekat Kuala Lumpur. Rumah yang kita beli berjuta-juta yang kita sayang tu, akhirnya anak kita apa? Bubuh signboard. Untuk disewa. Rumah yang kita sayang untuk disewa je. Akhirnya tuan-tuan, bila untuk disewa homestay, yang duduk dekat Laguna ni, anak nombor 1. Dia duk kutip sewa. Akhirnya bila perjumpaan, isteri kita mati, anak ni jumpa semua. Anak-anak lain tanya, abang, rumah dekat Laguna ni macam mana? Yang ayah punya dah tak ada dah, mak pun tak ada. Abang duk kutip setiap bulan, dapat duit tak? Abang ni kata apa? Setiap bulan kutip apa? Siapa pun tak duk. Rupanya duduk dia sapu kat dia. Tak ada orang sewa, dia kata. Rupanya orang sewa sapu kat dia. Akhirnya bincang-bincang, abang, rumah tu dah tak ada masuk apa, kita jual lah. Akhirnya rumah yang kita sayang, anak kita bubuh signboard untuk dijual. Saya nak tanya, mana milik kita? Kereta kita, harta kita, mana milik kita? Isteri kita milik kita bang? Mati milik kita bang? Ada mati. Sebab tu saya nak kata kak, bila suami mati, kakak kahwin lah lain. Kakak jangan susah hati. Sebab apa? Sebab saya tengok isteri saya bersalin. Masa bersalin tu, saya kata apa? Yang tak payah bersalin lah. Dia kata apa? Teruk abang tengok. Ni dia kata, tak apa abang. Yang sanggup lagi 3. Maksud dia 4 kali lagi. Boleh bersalin. Saya kata tak payah abang, tak payah yang, tak payah. Tak payah duk beranak. Tu, macam mana? Bagi mak lain beranak pula. Marah dia tuan-tuan. Sebab tu, orang perempuan jangan susah hati. Kalau mati suami, kahwin lain. Ada orang kata, ustaz,
Saya tak mau kahwin lain. Kalau saya kahwin lain, saya nak bangun dengan suami yang paling last. Sebenarnya bukan suami paling last. Dalam kitab kata, isteri bila mati, dia kahwin lain, kahwin, dia akan bangun dengan mana suami yang paling soleh. Dengan susah hati kak. Bila suami mati, kahwinlah lain. Akan bangun dengan suami paling soleh. Ada seorang makcik tu, dia kahwin 3 kali dah. Dia main jumpa saya. Ustaz, saya 3 dah kahwin. Boleh tak saya nak bangun dengan 3-3 sekali? Saya tahu mana boleh. 3-3 soleh. Saya tahu soleh macam mana? 3-3 soleh. Yang pertama, Soleh bin Man. Yang kedua, Soleh bin Din. Lepas tu, Soleh bin Ayub. Memang soleh sungguh. Tak boleh, tuan-tuan. Yang paling soleh. Sebab tu, isteri kita bukan milik kita. Mati, tuan-tuan. Orang lain ambil. Ya. Sebab tu, tuan-tuan yang dia mana milik kita? Yang tuan-tuan bubuh. Sebab tu disebut sedekah. Sedekah membenarkan yang lain. Maksud dia kalau semayang tak khusyuk, kita buh sedekah. Dengan sedekah, Allah terima semayang kita. Tuan-tuan, kalau puasa kita, ya Allah, ada benda yang tak betul. Kita bubuh sedekah, puasa kita Allah terima. Sebab tu disebut sedekah. Sedekah membenarkan. Anak kita sakit, tuan-tuan. Tuan-tuan makan tak sembuh. Ada masalah. Sedekah, bang. Adik saya, ketika lahir, tuan-tuan, anak dia, ni. Paru-paru ni, besar ni ya. Paru-paru belah ni. Belah ni besar. Sebab apa? Tak ada diaphragm. Diaphragm tu membezakan di antara paru-paru dengan usus. Diaphragm tak ada. Bila diaphragm tak ada, usus ni naik, tolak paru-paru di atas ni, besar ni ya. Jadi bila bernafas penat. Bila bernafas penat. Akhirnya doktor kata, kita kena operate, bubuh diaphragm. Bubuh ni, pembeza di antara usus dengan paru-paru. Bila nak operate, tuan-tuan, dia teriak. Teriak sungguh. Anak dah sulung nak dapat susah. Operate pula. Ayah saya kata apa? Man, dia kata. Hang susah hati apa? Hang tolong Allah punya, Allah tolong hang. Hang tolong Allah punya, Allah tolong hang. Dia kata, abang ni tak nak buat apa bayi dia tak? Saya kata kat dia, duit ada sedekah. Allah bantu hang. Duit gaji dia pada bulan tu, tuan-tuan, dia sedekah semua. Dia sedekah semua. Malam tu kami buat solat hajat. Akhirnya anak dia dioperate besar ni. Sekarang dia umur dah 10 tahun dah. Rupanya besar ni masa kecil. Ni, panjang ni. Anak dia. Alhamdulillah, lah umur 10 tahun dah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hebatnya sedekah. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasih, bagilah sikit dalam falsafah hidup saya. Sikit tanda ingat. Banyak tanda ada. Sikit tanda ingat macam mana? Sikit tanda ingat nak mati. Banyak tanda ada duit. Tuan-tuan bagi sikit. Ada gaji 2,000. Bagi RM20. Tanda ingat kita nak mati, bang. Itulah hak kita punya. Kalau kita gaji 20,000, bagi 2,000, kita ada duit. Kubur 20,000. Saya ceramah baru ni di Masjid Sungai Udang, Kelang. Sungai Udang, lepas Sungai Udang, mereka ceramah untuk asnaf-asnaf. Semua asnaf-asnaf. Lepas tu malam pergi ceramah di Ceras. Ceras itu, tuan-tuan, punya ramai. Saya tanyalah, ramai ni, lepas ni ada makan tak? Masjid tu kata, ada makan. Bukan ustaz saja. Semua yang mai tu, sekali jamu. Dekat 2,000 orang. Saya kata, masjid duit banyak. Oh. Dia kata, bukan masjid punya. Sebenarnya yang jamu makan, ialah seorang doktor pergigian. Doktor gigi. Dia bagi makan semua yang hadir. Doktor ni, dia kata apa? Ustaz nama dia kata. Ustaz sampai tak kenal jantam Cina. Saya kata, doktor kah yang sumbang untuk makan semua? Saya, doktor cakap utara, doktor orang mana? Kita pun kontrol sikit lah. Saya orang Padang Serah, dia kata. Hebatnya doktor. Doktor klinik apa? Klinik gigi. Dalam hati saya, gigi. Banyak sangat ke duit ni gigi? Kan? Rupanya dia pakar gigi. Doktor dia kata, ustaz, kalau ada masalah gigi, ustaz datang saya. Ada seorang tu kata, pergi dengan ni, insya-Allah. Dia cucuk tak sakit. Ni, cucuk tak sakit. Saya kata, saya nak. Cucuk tak sakit, tapi poket sakit. Rupanya mahal. Cucuk tak sakit, cabut tak sakit. Dia buat apa? Tak sakit. Tapi poket, sekali buat 11,000. Allah. Kaya doktor tu. Orang Padang Serah. Pemurah sungguh. Saya tanya, doktor duk support, bagi makan apa semua kuliah. Setahun ni, doktor buat apa untuk duit ni? Dia kata, daripada bagi income tax, dia kata, saya tiap-tiap tahun
hampir dekat 100 ribu lebih. Keluar macam tu bagi dekat mahat tafiz, sekolah-sekolah, masjid-masjid. Saya kata doktor duk bagi banyak-banyak ni, murah rezeki lah. Ustaz lagi banyak bagi ustaz. Infak yumfik, lagi banyak dapat. Lagi banyak bagi, lagi banyak dapat. Sebab tu tuan-tuan, mana kita punya? Tu yang kata, mana milik kita, tak ada milik kita, hanya yang ada Allah yang punya. Semua Allah punya.